Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih memberi kita peluang, masa, ruang dan juga kesihatan untuk meneruskan kehidupan kita seterusnya dapat belajar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Walaupun kita tidak belajar di sekolah, kita lihat gambar sekolah, insya-Allah ambil mood kita belajar dalam persekitaran persekolahan, insya-Allah. Lihat tajuk di bawah adalah Ummi wa Abi. Apakah Ummi wa Abi? Ya, kita sudah tahu maksud di sebalik Ummi wa Abi. Al-Mahfuzat Al-Mukhtarah Al-Darsul Rabi'. Kita akan belajar tajuk keempat daripada Mahfuzat Al-Mukhtarah, iaitu bahagian syair dan anasyid. Tajuk hari ini insya-Allah Ummi wa Abi. Ummi, ibuku, wa Abi, ayahku. Ada di antara kita yang panggil ibu kita ataupun mak kita dengan panggilan Ummi, dan juga ayah dengan panggilan Abi. Ummi, Abi. Itu dalam bahasa Arab. Ummi, ibuku, wa Abi, ayahku. Ummi, Abi. Qira'atu. Kita baca dahulu teks bersama-sama. 4 rangkap insya-Allah. Ummi wa Abi. Ummi wa Abi. Saya baca 4 rangkap syair ini. Innani tiflun saghirun li abi hubbi wa ummi. Fa abi yu'na bi 'aishi wa tuzilu al-ummu ghammi. إنني ما عشت بر بأبي دوما وأمي يا إلهي احفظهما لي مع أحبابي وقومي إنني طفل صغير لأبي حبي وأمي فأبي يؤنى بعيشي وتزيل الأم غمي إنني ما عشت بر بأبي دوما وأمي يا إلهي احفظهما لي مع أحبابي وقومي. Akan terjemah teks tersebut dalam bahasa Melayu supaya kita sama-sama dapat memahami apa yang disebut dalam batch 4 rangkap syair tersebut. Mari kita sama-sama terjemah teks tersebut. Bermula dengan perkataan innani. Innani, sesungguhnya aku. Innani, sesungguhnya aku. Tiflun, kanak-kanak. Saghirun, tiflun saghirun, kanak-kanak yang kecil. Innani tiflun saghirun, sesungguhnya aku. Tiflun, kanak-kanak. Saghirun, kecil. Li abi, bagi ayahku. Hubbi, yang mengasihiku. Wa ummi, dan juga ibuku. Li abi, bagi ayahku. Hubbi, yang kukasihi. Wa ummi, dan juga ibuku. Seterusnya fa abi, dan ayahku. Yu'na, memberi makna. Bi'aishi, dalam kehidupanku. Fa abi, maka ayahku. Yu'na, memberi makna. Bi'aishi, dalam kehidupanku. Wa tazilul ummu ghammi, dan menghilangkan ibuku kesakitanku. Maknanya ibu menghilangkan kesakitan. Ayah memberi makna dalam kehidupan, dan ibu pula menghilangkan kesakitan dalam kehidupanku. Innani ma'ishtu barrun, sesungguhnya aku hidup dalam pemeliharaan. Innani, sesungguhnya aku. Ma'ishtu, aku hidup dalam. Barrun, dalam pemeliharaan. Bi abi dauman wa ummi, bersama-sama dengan ayahku. Wa ummi, dan ibuku. Wa abi, bi abi, dengan ayahku. Dauman, selama-lamanya, semua-semua, atau sentiasa.
wa ummi, dan ibuku. Ya ilahi, wahai Tuhanku, ihfazhuma, jagalah keduanya. Ihfaz, jaga, huma, keduanya, li, bagiku. Wahai Tuhanku, jagalah keduanya bagiku, ma'a ahbabi wa qaumi, bersama dengan ahbabi, orang-orang yang ku kasihi, wa qaumi, dan juga kaum kerabatku. Jadi itulah makna di sebalik perkataan tersebut. Makna secara tersurat. Innani tiflun saghirun, sesungguhnya aku kanak-kanak kecil, li abi hubbi wa ummi, bagi ayahku yang dikasihi dan juga bagi ibuku. Fa abi yu'na bi'anshi, ayahku memberi makna dalam kehidupanku. Wa tuzilul ummu ghammi, dan menghilangkan ibuku segala kesakitanku. Innani ma'ishtu barrun, sesungguhnya aku hidup dalam pemeliharaan, bi abi dauman wa ummi, bagi ibuku, bagi ayahku, dauman selama-lamanya ataupun sentiasa, wa ummi, dan ibuku. Ya ilahi, wahai Tuhanku, ihfazhuma li, wahai Tuhanku, jagalah keduanya bagiku, ma'ah babi wa qaumi. Ia cukup mendalam maksud di sebalik syair ini. Jadi harap anda semua dapat hafaz dan memperdengarkan kepada bapa, seterusnya hantar kepada ustaz dalam bentuk video sahaja, bentuk audio sahaja. Makna yang tersirat dalam bait tersebut iaitu melalui syarah mufradat, iaitu maksud di sebalik yang dihendaki dalam teks tersebut. Teks ataupun baris yang kedua, bait yang kedua, fa abi yu'na bi'ashi wa tuzilul ummu ghammi, ayah memberi makna kepadaku, wa tuzilul ummu ghammi, dan menghilangkan ibuku segala kesakitan. Makna yu'na bi'aishi, yu'na bi'aishi, iaitu membawa maksud yahtammu bi umuri hayati, iaitu ayah mementingkan urusan kehidupanku. Ayah sangat memberi perhatian dalam urusan kehidupanku. Yahtammu bi umuri hayati, ayah memberi perhatian ataupun sangat-sangat mengambil berat dalam kehidupanku, iaitu ayah sentiasa membekalkan segala-gala keperluan kita. Seterusnya, wa tuzilul ummu ghammi, dan menghilangkan ibuku segala kesakitanku. Tuzilu ghammi tab'udu anni al-hamma wal hazan, iaitu ibu menjauhkanku, anni, daripadaku, tab'udu tu menjauhkan, anni, daripadaku, al-hamma, duka cita, risau, wal hazan, dan juga kesedihan. Itu ibu sangat mengambil berat dan sentiasa menghilangkan kita kesedihan. Jadi kita adalah menghormati ibu dan ayah dan ikutlah segala suruhan dan juga larangan daripada ibu ayah. Tidak membuat segala apa yang dilarang oleh ibu ayah. Jadi begitulah bait ini menerangkan cukup mendalam tanggungjawab dan juga kasih sayang yang ditunjukkan oleh kedua ibu bapa kita kepada kita. Sudah tentu ayah sangat mementingkan kehidupan kita, walaupun kita rasa walaupun kita tidak nampak apa yang ditunjukkan oleh ibu ayah, tapi begitulah ibu ayah sangat mementingkan kasih sayang mereka kepada kita dan juga sangat mengambil berat dalam kehidupan kita sehingga tidak ingin melihat kita sedih dan sebagainya. Yang ketiga, innani ma'ishtu barrun bi abi dauman wa ummi, sesungguhnya aku hidup dalam pemeliharaan bagi ibuku, bagi ayahku sentiasa, dan juga ibuku. Maksud di sebalik barun tersebut, barun muhtarimun wa mu'zamun wa muti'. Muhtaram iaitu hidup dalam kehormatan, wa mu'zam mulia, wa muti' dan juga patuh, iaitu kita hidup dalam keadaan hormat, menghormati, mulia, kemuliaan, dan juga muti', patuh. Mana kita hidup bersama ibu dan ayah dalam keadaan sentiasa saling hormat menghormati, sentiasa dimuliakan dan memuliakan,
wa muti' dan mematuhi. Patuh kepada arahan ibu bapa dan juga patuh kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, dauman bi abi dauman. Apakah maksud dengan ayatku dauman? Daiman abada, iaitu selama-lamanya. Daiman selama-lamanya, abada selama-lamanya. Daiman abada, sentiasa selama-lamanya. Seterusnya, bait yang keempat, ya ilahi ihfazhuma li ma ahbabi wa qaumi. Bait yang keempat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjaga kedua-duanya. Ya Allah Subhanahu wa taala supaya sentiasa menjaga kedua ibu bapa kita bagi kita. Ma ahbabi wa qaumi, dan juga semua yang kita kasih, adik-adik kita, wahai kita, tok nenek kita semua sekali, wa qaumi, dan juga kaum kerabat kita, pak saudara, mak saudara, nek saudara, cucu saudara, tok saudara, nyai saudara semua sekali. Semua yang kaum kerabat kita, jiran tetangga semua sekali. Kita mendoakan supaya Allah menjaga semua sekali ibu bapa kita dan juga kaum kerabat kita, adik-beradik kita semua. Maksud dia, ya ilah ihfazhuma li tu ihfazhuma, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Mana ni? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, atil, panjangkan, li, bagiku, umraha, umurnya, fi sihatin wa afiatin, dalam kesihatan dan juga afiat. Sihat wal afiat. Maknanya menjaga, maksudnya ihfazhuma di sini menjaga keduanya bagaimana? Iaitu wahai Tuhanku, panjangkanlah umur mereka dalam kesihatan dan juga ketaatan. Jadi, adalah kita sentiasa mendoakan kesejahteraan ibu bapa, sentiasa mendoakan ibu bapa kita supaya Allah SWT menjaga mereka, termasuk memanjangkan umur mereka dalam kesihatan. Sentiasa juga kita mendoakan keampunan kepada Allah SWT kepada ibu bapa kita. Contoh dia doa, Allahumma ighfirli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, ampunlah dosaku, dosa kedua bapaku sebagaimana kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihiku ketika kecilku sehingga tua. Nah, sekarang kita pun dah masuk alam remaja, ibu bapa masih mengasihi kita, seterusnya masih membimbing kita. Jadi, oleh yang demikian, dengarlah segala nasihat dan juga tunjuk ajar daripada ibu bapa agar kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang boleh diharap oleh bangsa dan negara, sehingga berkhidmat untuk negara, agama dan juga bangsa. Baik, selesai untuk tajuk kita yang keempat. Jadi diharapkan semua dapat menghafaz dan dapat baca. Seterusnya hantar audio tersebut kepada Ustaz. Sebelumnya baca dahulu dengan ibu bapa supaya ibu bapa mengetahui ada syair yang ditujukan kepada ibu bapa kita. Jadi harap anak-anak semua dapat baca bait syair di depan ibu bapa dan terangkan maksud di sebaliknya. Seterusnya menghantar audio atau rekod suara kepada Ustaz dengan bacaan. Harap dapat semua menghantarnya kerana bacaan ini akan masuk dalam markah peperiksaan yang insya-Allah akan adakan dalam bulan Julai. Jadi diharapkan semua dapat menghantar audio kepada Ustaz. Untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.